Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Terima kasih untuk you guys semua yang baru saja bersama dengan Cool TV kita hari ini. Alhamdulillah, beberapa hari sahaja lagi kita akan menyambut Aidiladha. Jadi untuk hari ini, The Thursday Show kita, InsyaAllah kita akan bersama dengan seorang yang tetamu kita bawakan khas untuk anda semua. Akan kita kongsikan beberapa isu ataupun mungkin info yang anda boleh dapat berkenaan dengan TH ataupun tabung haji lah. Alright. Jadi untuk hari ini kita ada pengarah eksekutif haji TH iaitu yang berbahagia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Apa khabar Datuk Seri? Alhamdulillah. Selamat datang. Kita tahu jugalah macam Datuk Seri punya perjalanan aktiviti sepanjang PKP ni juga macam mana? Sebenarnya tabung haji sepatutnya sekarang ini dah mula waktu puncak lah. Kebanyakan daripada kita, termasuk diri saya sendiri, dah ada di Mekah lah. Di Mekah dah sepatutnya sekarang ni kan? Sekarang di Mekah. Kalaunya ikutnya pada hari ini dah kita akan mula bergerak ke Arafah untuk berwukuf di Arafah. Jadi semua seluruh umat Islam yang nak mengerjakan haji, tak kira seluruh dunia akan bergerak pada hari ini, pada hari Khamis ni, untuk pergi ke Arafah untuk berwukuf di Arafah. Jadi saya rasa ini satu perkara yang cukup istimewa yang kita tahun ni kita miss lah kerana tak dapat pergi ke sana kan. Walau bagaimanapun untuk haji pada tahun ini kita telah membuat persediaan seperti biasa di peringkat awal lah, daripada bulan tahun lepas lagi, akhir tahun lepas, Disember, kita telah mula kursus haji. Kita dah buat keluar surat tawaran kepada para jemaah haji kita yang akan pergi pada tahun ini. Dan persiapan kita di sana juga dengan penyewaan hotel, penerbangan, makan, catering dan sebagainya, semua dah siap. Jadi bakal haji pun dia telah pun melalui satu, dia dah terima surat, dia pun dah seronok lah dapat terima. Kalau kan berapa ramai kalau sepatutnya yang setiap tahun kota kita ialah 31,600. Jadi semualah dah keluar surat untuk 31,600. Mereka dah terima surat, mereka dah seronok dan mereka dah ikuti kursus haji. Kursus haji ni kita ada tiga siri. Satunya kursus asas, kursus intensif dan juga kursus perdana. Yang kita sempat buat sebelum PKP ni ialah kursus asas saja, iaitu 13 siri, iaitu daripada bulan Disember sampai bulan Mac. Alhamdulillah, seluruh negara 229 tempat masjid telah pun mengadakan kursus asas haji ini. Sempatlah bakal haji dapat mengikuti keseluruhan 13 siri. Lepas tu kita nak mula pula dengan kursus intensif, tapi kerana PKP kita tak dapat nak buat. Itu persiapan dari segi para jemaah haji itu sendiri, dan mereka juga diminta untuk membuat pemeriksaan kesihatan. Kebanyakan mereka juga telah pun membuat pemeriksaan kesihatan, dan yang lulus akan kita masukkan dalam sistem sebagai mereka yang terpilih untuk pergi pada tahun depan, pada tahun ini, dengan visa, dengan penerbangan dan sebagainya. Persiapan tabung haji sendiri pun kita telah membuat semua persiapan. Oleh kerana bila adanya berlakunya COVID-19 ini, kita memantau dengan cukup rapat tentang perkembangan semasa daripada bulan Februari lagi, dan kemudian bulan Mac kita dapat lihat pada tak silap saya 4 hari bulan Mac mula kes pertama di Arab Saudi. Jadi kita makin berhati-hatilah, sama jaga-jagalah sama ada ianya dapat dilaksanakan ataupun dilaksanakan dalam keadaan yang berbeza, kerana dengan SOP yang berbeza, dengan keadaan PKP dan sebagainya pada peringkat awal Mac. Dan apabila kita lihat semakin hari semakin keadaannya semakin teruk, dan kita semua tahu sampai ke hari ini pun dah sampai 16 juta kes positif, 600,000 yang telah pun terkorban. Di Saudi sendiri pun kalau kita ambil kira statistik semalam, ia telah pun mencapai 269,000 kes positif dan hampir 2,760 yang telah pun terkorban. Termasuklah di Mekah, di Madinah juga ada kes-kes yang berlaku, kes COVID ini, dan kita pun sejak tahu kita ada lockdown dan sebagainya. Jadi dengan mengambil kira keadaan begitu, dan kita pun sentiasa berhubung dengan pihak di Arab Saudi, dengan pihak Kementerian Haji, dengan pihak muasasah,
Begitu jugalah di sini kita berhubung juga dengan Kementerian Kesihatan, dengan pihak MKN untuk nak lihat bagaimana persiapan kita dalam suasana yang sebegitu. Dan akhirnya kita juga telah membuat satu kertas kerja dan pembentangan kepada Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam, iaitu dulunya Majlis Fatwa Kebangsaan, yang keahliannya di kalangan mufti-mufti juga dan juga para agamawan. Dan keputusan Majlis Kebangsaan Hal Ehwal Islam ini juga telah pun memutuskan bahawa eloknya ditangguhkan haji pada tahun ini. Dengan itu pada 11 hari bulan Jun, pihak kerajaan melalui Yang Berhormat Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri telah pun mengumumkan bahawa kerajaan Malaysia telah pun memutuskan penangguhan haji untuk semua rakyat Malaysia atas sebab kesihatan, atas sebab keselamatan dan juga atas sebab kesejahteraan. Jadi dan diikuti pula pada 22 hari bulan Jun dengan kerajaan Arab Saudi juga mengumumkan bahawa haji hanya untuk orang yang berada di Saudi saja, orang luar tak boleh masuk dan sebagainya. Jadi dengan itu persiapan kita yang sehingga 11 Jun sebelum pengumuman itu masih berjalan seperti biasa. Terpaksa ditangguhkan untuk tahun depan. Jadi sekarang ini kita dah mula sibuk pula untuk persiapan untuk tahun depan. Tahun depan, okey. Nak tanya juga, mungkin so kalau ikutkan yang orang yang terpilih tahun ni untuk mengerjakan haji tahun ni, dia akan pergi tahun depan ni? Okey. Saya ke ada pemilihan macam lain juga? Okey. Sebenarnya keputusan untuk menangguhkan haji ini satu keputusan yang amat berat lah, yang dibuat oleh kerajaan, kerana ianya melibatkan haji, melibatkan satu ibadah yang bagi sejarah tabung haji sebenarnya tak pernah lagi tak ada haji. Ini kali pertama ni. Tahun memang daripada tahun 1963 apabila tabung haji ditubuhkan sampai ke hari ini tak pernah lagi tak ada haji. Jadi ini kali pertama lah yang tabung haji tidak menguruskan haji. Jadi dengan itu kita sudah ada pun sistem untuk pemilihan para jemaah haji. Dan untuk nak memahami sistem pemilihan ni, kita kena memahami terlebih dahulu sistem pendaftaran haji. Okey. Sistem pendaftaran haji kita, mereka yang telah pun menjadi pendeposit tabung haji. Kadang-kadang kita pun dapati bahawa ada di kalangan umat Islam di Malaysia ini yang agak keliru ataupun salah tanggapan mereka bahawa apabila mereka membuka akaun tabung haji, dah kira dah daftar untuk nak pergi haji. Sebenarnya tidak. Dia buka akaun ini hanyalah untuk buka akaun tabung haji, simpanan tabung haji. Macam biasa je. Macam biasa. Jadi apabila cukup wang mereka, at least lah sampai ke 1,300, barulah mereka layak untuk mendaftar haji. Tapi kalau dia orang time tu dia orang tak daftar, maknanya tak masuk dalam queue lah. Dia kena daftar juga. Walaupun duit dah cukup dia tak daftar, tak kira daftar lagi. Tak kira daftar. So mereka kena daftar haji. Dah cukup duit 1,300 baru daftar haji dan masuk pula dalam daftar haji lah. Yang ada sekarang ni dengan kita 9 juta umat Islam yang menjadi penyimpan tabung haji. Okey. Kemudian kalau dah cukup mereka nak pula daftar haji. Yang daftar haji sekarang ni 3.4 juta yang daftar haji. Yang menunggu. Yang menunggu. Jadi macam mana bila daftar ni, maksudnya mereka masuk dalam queue daftar haji ni. Bila mereka daftar, kota kita 31,600. Jadi kita akan ada blok 31,600. Jadi bila daftar dah cukup 31,600, dia akan lompat ke tahun yang seterusnya lah, 31,600 lagi. Dah cukup, dah masuk ke tahun yang ketiga, keempat dan seterusnya. Jadi dengan itu apabila dah sampai 3.4 juta yang daftar ni, jadi kalau dibahagi dengan kuota 31,600 ini, jadi mereka yang baru terfikir nak daftar haji tahun ini ataupun sekarang ini, tempoh menunggunya agak lama lah, 127 tahun. Jadi betul. Syah kalau belum daftar kena daftar cepat. Betul lah, saya tak daftar. Dia mungkin ada rezeki yang lain. Dia daftar dengan anak-anak sekali lah untuk supaya anak pun. Jadi
Jangan putus asa walaupun nampak 127 tahun memang tak sampai ke 127 tahun memang mustahil sikit lah kan. Orang nak hidup. Nak hidup sampai ke tahun sampai itu. Tapi kita percaya bahawa kerajaan Arab Saudi sendiri ada membuat usaha-usaha untuk meningkatkan lagi kapasiti haji, menerima jemaah haji dengan meningkatkan lagi prasarana dan juga persediaan kemudahan di sana. Nanti insya-Allah mereka juga ada vision untuk menambah jumlah jemaah haji ke satu tahap mungkin sampai 7 juta. Di mana sekarang ini dalam 2.5 2.8 juta akan sekali ganda ke 7 juta. Jadi saya rasa dan juga dengan juga kita setiap tahun juga Malaysia ada memohon juga untuk mendapatkan kota tambahan. Dan selalunya insya-Allah lah dengan hubungan baik Malaysia dengan Arab Saudi dan juga dengan adanya tabung haji menjadi satu badan yang bertanggungjawab untuk menguruskan jemaah haji dengan tersusun dan juga dengan para jemaah haji kita sendiri juga. Para jemaah haji yang cukup disiplin, yang tidak menimbulkan sebarang masalah pada pihak kerajaan Arab Saudi dan pihak berkuasa di sana, maka selalunya permohonan kita untuk mendapatkan kota tambahan selalunya diluluskan. Jadi dengan itu, dengan tambahan kota, dengan penambahan nanti prasarana di sana, insya-Allah mereka yang tunggu 127 tahun ni tak payah tunggu begitu lama lah. Insya-Allah akan dapat dikurangkan. Jadi sistem pendaftaran haji itu begitulah. Jadi ada dah orang setiap tahun dah ada dah 31,600 orang yang nak pergi haji ni. Begitulah juga jangan tahun ini 2020 tahun 2020 ini ataupun haji 1441 Hijrah ini dah ada dah 31,600 orang. Dan kita telah pun mengeluarkan surat tawaran haji mereka pada bulan Disember dan Januari yang baru-baru ini. Jadi mereka dah terima surat. Jadi bila dah terima surat, ada juga yang tak dapat nak pergi atas sebab-sebab tertentu lah, kesihatan ke, peribadi ke, ataupun masa yang tidak sesuai dan sebagainya. Jadi mereka akan jawab mereka tak dapat pergi. Jadi di sini akan timbul kekosongan. Kekosongan inilah yang akan diisi dengan mereka yang merayu untuk nak pergi lebih awal daripada tahun-tahun yang diperuntukkan. Jadi ada dua kumpulan apabila kita kata orang yang terpilih setiap tahun ini. Ada orang yang memang giliran asalnya tahun ini dan ada yang mereka yang merayu daripada tahun-tahun yang ke belakang dibawa ke depan untuk pergi pada tahun ini. Dua kumpulan. Jadi dengan itu kalau haji tahun ini telah pun ditunda, jadi tahun depan macam mana? Okey, tahun depan dari segi rankingnya lah, dari segi prioritinya akan diberi kepada orang yang giliran asalnya. Dia ada dua kumpulan kan? Kumpulan asalnya yang nak pergi yang terpilih ini, mereka akan mendapat ranking yang paling atas lah untuk pergi tahun depan. Lepas tu mereka yang tahun depan tu yang asal giliran pergi tahun depan akan duduk ranking yang kedua. Jadi bila kita keluar surat ada kosong, kita bagi pula pada orang yang ranking ke bawah ni. Hantar surat ada kosong lagi. Masa yang ada kosong inilah yang kita akan isi pula dengan rayuan. Itu sebabnya kita telah pun menerangkan bahawa mereka yang merayu dan terpilih tahun ini, merayu dan terpilih tahun ini, rayuan mereka atau pemilihan mereka dibatalkan. Akan perlu mereka merayu semula untuk nak pergi tahun depan. Kerana kita tidak tahu lagi macam mana keadaan tahun depan. Betul. Dari segi kuota, sama ada kuota tu masih lagi 31,600. Kerana kita tak tahu juga tahun depan macam mana COVID. Yalah. Sama ada COVID masih lagi ada dalam keadaan macam ini. Jadi mungkin kuota tu dikurangkan. Ataupun dah tak ada, dah macam biasa balik. Dah ada vaksin, dah ada cara kita nak mengawal COVID dengan baik apa semua. Jadi tak ada masalah lagi. Jadi kita mungkin akan mendapat kuota sama 31,600 ataupun mungkin ditambah oleh kerajaan Arab Saudi kerana memandangkan tahun ini tak dapat orang pergi, jadi ditambah kuota untuk semua negara di dunia ini. Jadi itu perlu kita perhatikan dari segi jumlah kuota. Dan yang kedua ialah juga dari segi sebarang syarat-syarat baru yang dikenakan oleh pihak Arab Saudi ataupun oleh Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri. Jadi kita kena ambil kira itu semua
baru kita boleh keluar pula surat tawaran haji untuk tahun depan. Ya. Yang insya-Allah lah kita cuba juga nak keluarkan surat tawaran ini sebelum akhir tahun inilah. Jadi dengan itu kita harap para bakal haji terus berdoa dan mengharapkan bahawa mereka terpilih untuk tahun depan. Jadi kalau ikutkan, ada ke SOP-SOP yang mungkin tahun depan akan diperketatkan lagi, ataupun macam dekat Arab Saudi sendiri tahun depan mungkin dah tak macam biasa? Ya. Sudah tentunya tahun depan keadaan tu agak berbeza. Dengan itu cara kita menguruskan para jemaah haji pun akan berbeza. Orang kata norma baru, kan? Norma baru, SOP baru, norma baru. Jadi ianya sebenarnya kalau kita tengok norma baru ini dalam bab haji pun dia melibatkan pelbagai aspek. Aspek kita tengok kalau kita tengok ada aspek dari segi kesihatan. Kesihatan apa dia aspek dia? Mungkin dari segi bagaimana kita nak menangani pencegahan ini. Jadi kita kena ada ubat-ubatan tambahan yang bersesuaian dengan COVID. Peralatan yang sesuai. Masuklah PPE yang kita dok tengok dalam hospital tu. Jadi kita pun ada juga hospital di Mekah dan juga di Madinah untuk merawat para pesakit-pesakit di kalangan jemaah haji kita. Jadi kena juga kita beli atau sediakan PPE, ventilator, isopod apa yang mereka nak kena transfer jemaah haji itu ke hospital Arab Saudi dan sebagainya. Itu persediaan yang perlu ada. Juga kepakaran, alhamdulillah. Oleh kerana bukan alhamdulillah, tapi maksudnya dengan adanya kepakaran dan pengalaman untuk menangani COVID di Malaysia ini, tahun depan kita boleh bawa pula kepakaran ini untuk bersama-sama dengan kita semasa musim haji untuk membantu kita dalam menjaga, mencegah dan juga merawat para jemaah haji. Jadi ini satu norma baru, protokol-protokol baru yang perlu kita hadapi. Kerana kita tak mau juga para jemaah haji yang lain. Sebab kita kena tengok para jemaah haji kita, kebanyakannya para jemaah haji kita mereka yang umur telah pun lanjut usia. Kalau kita ambil kira dalam 40% daripada jemaah haji kita yang berumur 60 tahun ke atas. Jadi kita pun sedia maklum orang yang berumur lanjut ini dia punya seriousness dalam apabila dijangkiti COVID ini lebih teruk daripada orang muda. Jadi dengan itu kita kena berjaga-jaga 40% jemaah haji kita yang umur 60 tahun ke atas. Jadi inilah juga di antara perkara-perkara yang perlu kita beri perhatian dari segi kesihatan. Dan juga kita tengok para jemaah haji yang pelbagai sakit, dia ada banyak sakit-sakit mereka yang lain. Kita tak nak mereka juga dijangkiti oleh COVID. Dan juga petugas-petugas kita. Kita ada petugas yang amat terhad sekali dalam nak memberi khidmat kepada para jemaah haji. Bagaimana kalau mereka juga kena kuarantin oleh kerana sebab ada kluster-kluster tertentu kan. Jadi apabila kena kuarantin, macam mana perkhidmatan kita pada para jemaah haji. Jadi perkara itu perlu diberi perhatian. Norma baru dalam bab kesihatan saja. Kemudian bab ibadah. Bab ibadah ni kita sendiri tengok bagaimana impaknya norma baru pada kita, ibadat kita di Malaysia jugalah. Yang tak pernah kita jadi imam masa semayang tarawih, jadi imam masa semayang tarawih. Kita tak boleh pergi semayang Jumaat. Dulunya tiap minggu kita pergi semayang Jumaat. Sekarang ni berapa minggu kita tak pergi semayang Jumaat, kena ambil nombor dan juga masuk online, daftar dan sebagainya. Itu norma baru dalam ibadat. Begitu juga dengan haji nanti, sudah tentunya juga akan ada juga norma-norma baru dalam ibadat haji kita. Jadi mungkin kita akan tengok mungkin akan pengurangan dari segi mereka yang boleh pergi ke masjid ke. Pengurangan dari segi bila boleh tawaf sunat ni mungkin tak ada. Hanya orang yang pergi tawaf untuk yang rukun saja dan sebagainya. Kemudian kita tengok juga dari segi pergerakan para jemaah haji, dari segi kursus haji kita. Macam mana kita nak laksanakan dalam keadaan penjarakan sosial, jarak yang aman untuk kita
adakan kursus-kursus haji ataupun dalam apabila di tanah suci nanti nak ziarah ataupun untuk nak pergi ke tempat-tempat bersejarah di Mekah dan juga di Madinah. Macam mana, sama ada tidak digalakkan langsung, hanya pergi haji ni duduk di hotel, cukup masa pergi Arafah, balik pada Arafah, balik Malaysia terus. Wajib. Yang wajib saja, yang rukun saja, ataupun ada perkara. Jadi itu ia juga berkaitan dengan pergerakan sosial dan sebagainya. Dan juga kita nak tengok juga impak norma baru ni dari segi kewangan. Kewangan juga ada impaknya. Dah tahun ni tak ada haji, mereka yang memberi khidmat kepada para duyufur rahman juga tidak dapat beroleh pendapatan. Mungkin tahun depan juga mungkin akan berlakunya peningkatan kos dan sebagainya. Juga kerajaan Arab Saudi juga mungkin akan mengenakan pelbagai percukaian baru. Jadi ini semua akan kita ambil kira nanti dalam perancangan kita untuk tahun depan. Dan ianya bukan sajalah maksudnya di tanah air pun sekalilah. Mungkin dari segi stesen-stesen berlepas nanti kena ada ambil kira penjarakan sosial dan waris-waris tak boleh lagi duduk ramai-ramai menghantar para jemaah haji. Mungkin hantar saja terus balik dan biar bakal-bakal haji di dewan untuk berlepas dan sebagainya. Jadi ini semua adalah perancangan-perancangan yang perlu kita ambil kira dalam penyediaan untuk tahun depan. Jadi yang penting di sini ialah kita kena ambil kira haji tahun ni yang terhad kepada beberapa 1,000 orang yang berada di Arab Saudi ni. Ini kita sedang pantau. Kita mendapat laporan setiap hari oleh pegawai kita yang berada di Saudi untuk mendapat cara-cara mereka mengendalikan haji 1441 Hijrah ni. Dari segi macam mana pergerakan mereka perlu ada kuarantin ke tidak. Memang ada. Mereka kuarantin di rumah dulu 7 hari. Sekarang ini mereka kuarantin di hotel di Mekah pula 4 hari. Sebelum nanti mereka akan bergerak ke Arafah. Dan sampai di Arafah dia akan adalah dia punya tempat khas. Khemah di Arafah. Di Mina juga mereka akan ada tempatnya khas. Ada waktu jadual-jadual untuk mereka melontar dan mereka akan balik ke Mekah dan sebagainya. Jadi dah lepas habis haji mereka, apabila mereka balik semula ke bandar masing-masing, mereka kena teruskan lagi kuarantin diri di rumah. Jadi ini adalah protokol baru yang berlaku untuk haji tahun ini. Dan lepas itu apabila umrah dibenarkan pula. Wallahu a'lam bila umrah akan dimulakan. Mungkin dalam sekarang ini kalau kita ambil kira mungkin Disember, Januari tahun depan kalau dibuka pula untuk umrah. Kita nak lihat juga apakah SOP baru yang diperkenalkan untuk umrah. Jadi itu semua akan kita belajar dan kita akan kaji untuk kita membuat persediaan untuk haji 1442 ataupun 2021 nanti insya-Allah. Alright. Baiklah, banyak yang disampaikan oleh Datuk Seri tadi. Jadi mungkin yang terakhirlah kita nak minta bagi pihak tabung haji sendiri, mungkin Datuk Seri ada nak sampaikan apa-apa pesanan kepada penonton-penonton kita sekarang ni? Para penonton dan juga para bakal-bakal haji yang terpilih pada tahun ini telah dapat surat seronok, dah pergi kursus, dah cukup ilmu, dah rasa dah bersedia untuk nak pergi haji, dah buat pemeriksaan kesihatan dan alhamdulillah sihat walaupun dah umur 70 sihat. Alhamdulillah. Jadi mereka pun dapat nak menunaikan ibadat haji mereka. Tinggal nak tunggu nak dapat visa dan juga penerbangan nak pergi haji. Kemudian dapat pula berita penangguhan haji. Sudah tentu mereka merasa sedikit kecewa. Betul. Barang pun dah siap dah. Beg dah ada dah. Dah beli beg besar, beg kecil, semua dah barang semua dah cukup diisi dah. Sudah tentu mereka akan merasa kecewa. Jadi saya nasihatkan mereka untuk reda. Dengan keredaan ini juga akan mengubat kekecewaan mereka. Dengan keredaan ini jugalah mereka sebenarnya akan diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala di atas kesabaran dan keredaan mereka itu. Dengan niatnya ikhlas. Mereka niatnya ikhlas, mereka nak buat ibadat, nak pergi buat haji. Tapi tertangguh. Tapi itu sudah mereka dapat.
pahala dah dapat ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kita kena faham bahawa kita nak pergi haji ini, kita ini sebagai duyufur rahman ataupun tetamu Allah. Allah yang tentukan siapa dia tetamunya. Jadi sekarang ini, tahun ini, kita masih lagi tidak terpilih sebagai tetamu. Jadi dengan itu, kita kenalah redha dan kita kena faham juga dari segi kita tertangguh nak pergi haji ini bukan atas sebab kehendak kita. Atas sebab kerajaan telah pun melihat dalam pelbagai aspek dari segi keselamatan, dari segi kesihatan, kesejahteraan, dari situ ada satu kemudaratan yang perlu dielak. Kemudaratan yang besar yang sehingga boleh korban nyawa ni. Jadi perlu dielak. Ya, kemudaratan ini adalah satu kemudaratan yang besar dan jangan diambil kira bahawa hanya kita pergi saja. Tak. Kita pergi dan balik dan mungkin akan kita menjangkit pada orang lain. Jadi kita kena elak bukan saja dari segi kemudaratan pada diri kita, kita nak elak juga dari segi kemudaratan itu berjangkit pada orang lain. Jadi kita kena memahami akan bahawa walaupun kita telah pun wajib untuk nak pergi haji atas sebab kita dah cukup semua kemampuan dari segi kewangan, kesihatan dan sebagainya, tetapi di situ ada satu lagi yang terhalang. Jadi dengan itu kita janganlah risau sama ada kita tak dapat pergi haji tahun ni, adakah kita berdosa ke tidak? Tidak, kita tidak berdosa kerana kewajipan itu telah terangkat kerana tidak lagi cukup kemampuan dari segi istita'ah. Kemampuan tu dari segi kewangan, kesihatan, dari segi keselamatan dan juga dari segi kebenaran untuk nak ke sana suci. Jadi kebenaran itu belum lengkap dan juga kesihatan juga mungkin terancam. Jadi dengan itu tidak wajib dan tidak berdosa. Ya. Kemudian kita di sini sebenarnya ada hikmah. Hikmah kenapa kita telah pun tertangguh. Jadi dengan itu ada masa daripada sekarang ini sehinggalah musim haji yang tahun depan, di mana penerbangan yang pertama insya-Allah akan bermula pada 11 hari bulan Jun. Jadi ada lagi hampir 11 bulan untuk kita bersiap sedia. Itu dah hikmahnya. Ada masa untuk kita nak bersiap sedia, banyakkan lagi ilmu, mantapkan lagi ilmu hajinya. Juga persiapan dari segi, sebab nak pergi haji ni persiapannya bukan saja dari segi nak belajar dan terus boleh buat haji. Kita kena menyediakan diri kita dari segi mental, fizikal, kerohanian. Kerana kita nak pergi satu perjalanan yang cukup murni, perjalanan menuju ke ilahi ini, jadi kita perlulah bersiap sedia yang secukupnya. Jadi insya-Allah dengan masa yang masih ada ini, kita bolehlah mengambil kesempatan untuk mempersiapkan diri kita, memantapkan lagi ilmu. Dan mungkin ada di kalangan kita yang mungkin apabila membuat pemeriksaan kesihatan baru jumpa kita sebenarnya ada darah tinggi, sebenarnya kita ni ada kencing manis dan sebagainya, dan doktor telah memberi ubat-ubatan untuk kita bersiap untuk kita merawat sakit kita. Jadi ada masa untuk kita nak merawat sakit kita dan menjadi yang lebih sihat. Jadi yang akhir sekali saya harapkan bahawa para bakal-bakal haji terus doa, terus doa satu supaya wabak COVID ini diangkat dan tidak ada lagi COVID pada tahun depan, dan yang kedua kita sendiri sihat dan mampu untuk nak pergi tunai haji pada tahun depan. Jadi itulah doa, teruskan doa dan sangka baiklah Allah akan beri doa menyahut ataupun mengkabulkan doa-doa kita insya-Allah. Insya-Allah. Amin. Alright, jadi itu dia kita bersama dengan yang bahagia Datuk Seri Syed Saleh Syed Abdul Rahman. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi bersama dengan kita hari ini. Kalau anda ada apa-apa pendapat ataupun cadangan yang disampaikan berkenaan dengan isu ni ataupun topik kita hari ini, boleh komen di bawah. Kita jumpa lagi bersama dengan saya Syah Sulaiman untuk next episode. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.